Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita bersama di dalam ruangan pengajian tafsir kita daripada surah Az-Zukhruf. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mula ayat yang ke-81 lah. Malam pada pagi ni insya-Allah kita akan mula ayat yang ke-81 daripada surah Az-Zukhruf. Jadi maudhu' barulah pula, tajuk baru pula setelah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ayat tentang mereka yang tidak beriman, sengka kata apabila mereka itu bercakap dengan cara lahan-lahan, koha-koha, Tuhan tak bunyi, Tuhan tak dengar. Bahkan Tuhan nafi daripada diri dia akan itu sengka, kata aku dengar, hingga apa yang bisik di dalam hatimu sekalipun aku dengar. Tu. Dan malaikat-malaikat aku pun senantiasa tulis apakah amalan-amalan kamu wahai manusia. Itu makna Allah Subhanahu wa ta'ala ada rayak di dalam Quran dia ni. Ada rayak. Jadi ayat 81 tu Tuhan nak rayak pula lah maudhu' baru tu. Maudhu' baru. Kerana puak-puak mereka ini bukan sekadar suka buruk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia nisbahkan kepada Allah Ta'ala itu anak-anak. Nisbah anak bagi Tuhan yang Tuhan itu nafi, tolak daripada dirinya. Dengan sebab itu, kita boleh tengok di dalam Quran kita ni, jadi ayat 81 dengan 80 tu ada perhubungan yang rapat untuk nak tolaknya sengka-sengkaan orang-orang kafir pada zaman Nabi SAW itu duk sengka tentang Allahu Jalla Jalaluh. Jadi Tuhan kata lagu mana, mari kita pakat tengoklah. Mari kita pakat tengok ayat yang ke-81 daripada surah Az-Zukhruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan katakan, Qul in kana lirrahmani waladun
fa ana awwalul abidin. Kata olehmu ya Rasulullah, ya Rasulullah, katalah bagi orang-orang yang tak beriman tu, orang-orang kafir, orang-orang musyrikun pada itu masa. Kata di sini suruh royak, suruh bantahkan pahamnya dia, pegangnya dia, cakap dia dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ini suka berbantah. Ya ada mulut ke, ya bantah gitu, bantah gini, bantah akan kebenaran. Maka Allah Taala ni fardu kepada Nabi, yakni beban di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi itu menerangkan, memberikan alasan dengan berbagai-bagai alasan. Jadi ayat ni sebagaimana katanya, iaitu Al-Imam Mujahid Ibn Jabr, salah seorang daripada murid bagi Abdullah Ibn Abbas, dia kata, Kul, kata olehmu ya Rasulullah, in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Makna lagu mana? Mari kita tengok tokoh ulama hak ambil ilmu daripada sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni salah seorang tak dipertikai lah. Kata dia ni alim ulama dalam bidang at-tafsir. Ambil ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia itu hasil keberkatan doa Nabi kepada dia tu, boleh apa yang dia itu mau. Boleh berkat doa Nabi tadi tu boleh dia capaikan, sampaikan maqam turjumanil Quran. Makna kata jadi alim ulama tafsir lah. Maka ni anak murid ialah nak rayak ni. Murid dia nama Mujahid. Nama apa? Nama Mujahid. Dia katakan makna bagi ayat tu. Kata olehmu ya Rasulullah, jika adalah bagi Tuhan yang bernama Rahman, jika adalah bagi Allah Subhanahu wa taala yang bernama Rahman. Ar-Rahman salah satu daripada nama Allah yang yang ikut. Sebagaimana nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjuk di atas zat Tuhan yang bersifat dengan rahmat. Dan Ar-Rahman ini salah satu daripada nama yang Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya sendiri. Adapun Allah, nama yang menunjuk di atas zat juga. Tetapi itu panggil Ismullahil A'zam. Nama Allah yang besar, nama Allah yang diikuti. Dialah sebagai ketua bagi segala-gala namanya. Hal lain tu nama Tuhan juga, yang menunjuk di atas zat yang bersifat yang tu yang ni. Ini bersifat rahmat, bersifat dengan hidup, bersifat dengan tu, bersifat dengan ni. Pun nama Allah Subhanahu wa taala juga. Tuhan bawa data di sini ni dengan kata kul in kana lirrahman. Tuhan tak kata kul in kana lillah. Sebab apa? Sebab kalaulah Allah Taala menamakan dengan lillah di sini ni, ia tak sesuai dengan maqam. Maqam di sini Tuhan nak merahmati terhadap mereka yang kata, yang cakap dengan tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Dengan sebab cakap inilah menjadikan seorang itu kena merka. Dengan sebab cakap seorang inilah dia itu jatuh di dalam kelaknatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan seksa. Maka makam di sini, tempat di sini sesuai Tuhan datangkan dengan Rahman. Seolah kata dia buat salah tapi Tuhan tak ambil salah lagi. Itu maksud kata inna rahmati sabaqat ghadabi. Itu maknanya. Jika adalah bagi Tuhan yang bernama Rahman, yang bersifat dengan rahmah, anak. Ibn Mujahid kata, kalulah munggi kata bagi Tuhan yang nama Rahman itu ada anak di atas sangka kamu, ala za'mikum, di atas sangka kamu, fuak-fuak Quraisy, maka akulah awal-awal abidin. Awal-awal orang yang nak mengingkari.
awal-awal orang yang nak mengingkari apa yang kamu itu kata. Nampak tu tak? Sebab apa? Sebab bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang tidak ada anak baginya, tidak ada penyekutu baginya. Dan sesungguhnya apa yang kamu kata itu adalah batil dan dusta. Adalah batil dan dusta. Seolah kata abidin di situ tu katanya ulama al-jahidin. Abidin bermakna jahidin. Awal-awal orang yang engkar mula-mula sekali nafi daripada Tuhan dan nak menetapkan kesucian daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana? Yakni Nabi kita lah awal-awal orang yang engkar, awal-awal orang yang mempertahankan dan menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada perkataan-perkataan yang huduh, yang cemar, seumpama apa yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala benda bukan-bukan. Ada riwayat Tuhan ni ada anak. Ya tak sesuai lah. Nampak tu tak? Ya tak sesuai. Itu makna kata seelok-elok pendapat yang dijalankan oleh alim ulama kita semenjak dahulu sampai ke sekarang ni lah. Itu makna kata kita pilih seelok-elok pendapat. Kerana makam ni panggil makam kita nak mengumumkan semua lapisan pakat boleh faham belaka. Ada pun makam kita nak mendalami, nak menghalusi, nak mendetailkan, tu ada khilaf di kalangan ulama sehingga ada 4 pendapat di sini. Di ayat ni ada 4 pendapat. Tapi tengok pada masa, tengok pada makam dia, tepat dia tak sesuai lah kita nak sebut lagi semua tu. Kerana bab keilmuan yang mendalami, yang kita kena naik kelas lain lah pula. Mula-mula kita pegang hak kena dulu mula-mula. Pegang hak betul dulu mula-mula, barulah kita itu ambil, lepas daripada tu kita ambil hak lain pula. Ya tangga ke tangga, sejakah ke sejakah lah. Tu makna kata Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Orang yang engkar mula-mula kata Tuhan itu bersih daripada anak, iaitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Itulah apa nama? Itu pendapat yang dijalankan oleh Imam Mujahid Ibni Jabr sebagaimana tokoh ulama daripada mana? Daripada Ahli Makkah, anak murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ada pun satu pendapat lagi kita nak sebut sikit sini. Pendapat As-Suddi, dia kata di sini ni Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Makna kata jika adalah bagi Tuhan itu anak, maka akulah awal-awal mereka yang mengibadatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna orang yang nak mempertahankan kata tidak bi anna lahu walad. Makna kata sekali pun nak kata lagu mana ayyuhal musyrikun, ayyuhal kafirun, ayyuhal jahidun, lah mana pun aku tetap beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tunggal. Itu pendapat As-Suddi. Tak apalah kita memadai dengan pendapat Abdullah, iaitu Mujahid Ibni Jabr. Situlah. Makna kata kita ambil situ. Setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menzahirkan pendirian, di sini berhajat kepada kena menzahirkan pendirian. Terkadang tepat yang kita kena susuk pendirian, terkadang kita kena menzahirkan pendirian. Judyeun kita, tepat hak kita nak tegak tu di mana. Jangan kita tak ada nak mengkemukakan pendirian. Di sini Nabi SAW kemukakan pendirian. Kata dak bagi Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana dakwaan yang dikatakan oleh musyrikun Makkah. Setelah daripada Rasulullah ni tanggungkan amanah di sini dan buat kerja di sini, Tuhan pun menyucikan diri dia daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala itu nak menyifatkan. Dan menyuci daripada apa yang mereka itu menyifatkan akan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan katakan, Tuhan kata subhana rabbis samawati wal ard. Maha suci Allah Subhanahu wa taala itulah. Makna maha suci, bersih. Allah Subhanahu wa taala. Tuhan mana?
Tuhan yang mempunyai langit-langit dan bumi. Mana kata langit-langit dan bumi ni milik bagi Allah Subhanahu wa taala belaka. Tuhan royak kata dia milik langit, milik bumi. Allah kata manusia ini daripada bumi. Nampak tak tu? Langit ni nisbah kepada cahaya, malaikat itu daripada cahaya. Kalaulah langit dan bumi ni bahan asal milik bagi Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi Tuhan nak buat gapo pulaknya anaknya. Allah kata Tuhan nak mikir kata aku ni terkaya dan sempurna dah dengan sifat kesempurnaan aku, nak gapo lagi? Hak dok nak ni hak tak sempurna. Tu maknanya gitu. Adapun Tuhan ni tak berhajat dah. Nampak tu tak? Tak ada berhajat kepada apa yang mung dok kata tu, mung dok nisbah tu, bukan lagu tu. Tuhan bagi segala-gala langit dan Tuhan bagi bumi, Rabbil Arsh, dan Tuhan bagi Arash. Dan Tuhan bagi Arash. Ya, Allah Taala lah yang memilihkan bumi, Tuhan bagi bumi, Tuhan akan bagi apa nama langit-langit dan Tuhan bagi Arash. Allah Subhanahu wa taala belaka. Nampak tu tak? Tetapi Tuhan nak buat gapo dengan bumi, Tuhan nak buat gapo dengan langit, Tuhan nak buat gapo dengan Arash, hak tu kita tak ada jadi masalah gapo. Tuhan kata aku ni nak turun kepada langit dunia, tak ada masalah gapo. Aku nak istiwa di atas Arash, tak ada masalah gapo. Nampak tu tak? Aku nak datang pada hari kiamat esok, tak ada masalah gapo. Nampak tu tak? Perbuatan Tuhan boleh buat belaka dengan segala-gala makhluk dia. Sama ada buat dengan langit, buat dengan bumi, buat dengan Arash, semua tak ada masalah. Itu pegangnya orang sunnah dari kalangan ahli sunnah wal jamaah duduk di atas bantasan salaf. Ada gitu. Walaupun salaf hari ni orang mencemarkan, mentuduhkan berbagai-bagai, tetapi kebersihan, kemurnian dia tetap duduk lagu tu. Berhajat pada kita orang nak jalan di atas ini jalan ni, faham mengaji, ambil ilmu pada guru molek, insya-Allah kita boleh jaga diri kita daripada kekotoran cara mikir yang salah. Nampak tu tak? Kerana setengah-setengah daripada manusia ni kata Allah Taala terkaya daripada bumi, terkaya daripada langit, terkaya daripada Arash. Maka Tuhan tak boleh nak buat gapo lah dengan makhluk-makhluk tersebut tu. Itu panggil pahaman yang salah. 1,000,000% salah. Mana kata tak ada mengena dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala nak kemukakan di sini. Subhana amma yasifun. Suci tu daripada apa? Daripada perkara-perkara yang mereka itu dah menyifatkan akan Allah Subhanahu wa taala. Mana kata hak demo dok royak tu daripada kafir musyrikun dok royak kata Tuhan ni mempunyai anak dan sebagainya, Tuhan nafikan daripada dirinya sendiri. Maka tak bolehlah kita nak pergi royak kata Allah Subhanahu wa taala tu ada anak, ada gapo, tak boleh. Nampak tu tak? Kita orang Islam ni memang dah lagu tu, tapi di kalangan kawan kita, manusia, sesama manusia dengan kita ni, banyak lagi dah pergi kata Tuhan tu ada anak. Seumpama Kristian dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam kena jaga molek lah. Karena benda ni kalau kita nisbah kepada Tuhan, benda bukan-bukan, nasya kita kena seksa dengan tidak boleh keluar tubik dah daripada seksa api neraka tu. Nasallallahu taala as-salama wal afiyah. Kemudian setelah daripada Tuhan menyucikan diri dia daripada perkara-perkara yang mereka itu duk sifatkan akan dirinya, dan Tuhan royak kata dia ni Tuhan bagi segala langit dan bumi dan Arash. Tuhan kata gana pula ayat 83 tu Tuhan kata fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Fadharhum ni makna gano? Cuba kita perhati pada ayat Tuhan ni, nak ayat kata Islam kita ataupun Tuhan kita, dia tak say pesiduk paksa-paksa ni, dia tak mau lagu tu, dia tak say lagu tu. Ya naknya nak orang tu terima dengan hati, terima dengan akal fikiran, terima dengan sungguh-sungguh nak terima, bukan paksa. Jangan lagu tu. Dia kata fadharhum. Kalimah fadharhum, maka biarkanlah, lepas dia. Lepas kepada dia, bahasa kita. Biarkanlah.
Berilah kepada dia nak hidup lagu mana, kok dia nak kata lagu mana. Bahasa kita gitulah nah. Fadharhum, biarkanlah mereka. Fadharhum, hum tu siapa? Hum tu mereka yang menyipat akan Allah Subhanahu wa taala perkara hak bukan-bukan. Perkara hak bukan-bukan, kata Tuhan tu ada anak dan sebagainya. Itu Tuhan nafi tubik daripada dirinya. Nampak tu tak? Tuhan nafi tubik daripada dirinya. Fadharhum, fadharhum, maka biarkanlah mereka di dalam apa mana? Di dalam apa? Fadharhum yakhudu wa yal'abu. Di dalam mainan-mainan mereka. Ya wak senda-senda main lagu tu, ya orang tak berakan ni, ya suka wak main-main. Benda hak tak orang tak main, ya main. Wak senda-senda main, tu orang panggil akal haluh tu. Sebab itulah dalam Islam kita, ya tak suka mana kita pesenduk apa nama kelola benda teruk-teruk dah tu. Kerana kelola-kelola ni terkadang sampai ke jadi punah hati. Nah, ada pun nak mengajuk hak tu, hak dalam Islam kita takwil langsung hak tu. Tetapi hak pandai-pandai pesel pandai mulut tu, ya pandai hak tu ya di kalangan orang musyrikun dulu-dulu lagu tu. Nah, Tuhan kata biar, ya nak mengejek padamu ya Rasulullah, ya nak mengajuk padamu, ya nak pelekeh kamu, biar tak ada masalah. Fadharhum yakhudu wa yal'abu. Yakhudu makna widuk di dalam kegelapan lagu tu, ya duk main lagu tu lah. Masa ke dia, tak ada masalah. Masa pada dia. Hatta sehingga mana? Ya Tuhan beri sungguh, mu nak makan, makan, mu nak minum, minum. Mu tak sebut email ikut mu. Nah, mu nak gapo lagi? Mu nak pesel lagu mana? Ikut tak ada masalah. Boleh belaka. Tuhan belaka. Sehingga mana Tuhan lepas tu? Hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun. Sehingga mereka bertemu. Bertemu dengan apa? Yaumahum. Iaitu bertemu dengan hari mereka. Iaitu hari mereka di sini. Yaumul qiyamah. Ya akan jumpa dengan hari kiamat sebab ia kena mati. Siapa kita tengok dalam dunia ni, orang kafir setara mana kafir pun tak mati dah ke tak? Tak ada orang nak lebih pada Firaun ke? Mati juga. Tak ada kan orang nak lebih pada Namrud? Ada ke? Tak ada, tapi mati juga. Apa? Hak lain pun sama lah. Hak lain pun sama. Tak ada jadi masalah gapo hak lain pun. Itu mana kata hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun. Hari yang dijanjikan kepada mereka. Hari yang Allah Subhanahu wa taala janji, tak salah pasal. Tuhan janji. Tuhan tak kena duk bimbang. Insya-Allah Tuhan berjanji kata, hari tu aku nak balas. Cuma kita orang beriman ni kena sabarlah sikit. Nak main dengan orang tak berakal ni, ya kena sabar. Nabi Muhammad ni kikir gigi juga. Umar, Uthman, Ali, Abu Bakar kikir gigi buat dia. Nak bawa agama ni nak wisapah. Nya mengejeknya menganying apa dah tu orang-orang dulu ni cara mengejek mengajuk dia menganying dia ni pelik-pelik terhadap Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sampai kan melampaui lah benda-benda tak sepatut kita sebut lah sini pelik-pelik dia buat. Nah dalam kitab ni kita baca bahasa malu dia buat boleh orang pasal tu dia buat boleh berlaku. Sebab tu ulama tarbiyah tu ataupun ulama nafsi ni ia tegahkan kita ni, larikan kita jangan duk main dengan orang biasa tak berakal, jangan. Sama ada bercakap ke duduk ke cara jangan kita turun kepada akhlak mereka kerana mereka ada khibrah, adanya pengalaman untuk nak mengajakkan orang yang mulia-mulia tadi turun duk sekali dengan dia. Ya ada lagu tu. Nampak tu tak? Sebab tu sebesar-besar, sehebat-hebat cara kita nak menjagakan kemuliaan maruah seseorang tadi yang beriman adalah senyap. Itulah semulia-mulia cara sekali. Kita tengok hitam atas bawah sudah. Nampak dia kita paling ikut lain. Hak tu semulia-mulia cara sekali dalam masalah kita nak menjagakan maruah terutama pendakwah dai dan sebagainya setelah daripada mereka itu mengejek dan mengajuk dan gapo semua kata gilah. Itu dah ajaran yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Tuhan sebut di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian ayat ni Tuhan kata lagu mana pula? Ayat yang ke-84 tu Tuhan kata wa huwa alladhi fis sama' wa huwa alladhi fis sama'i ilahu wa fil ardi ilah. Wa huwa alladhi fis sama'
dan ialah Allah Subhanahu wa taala fis sama, makna di dalam langit, ilahun, makna kata Allah taala ini sebagai Tuhan bagi ahli langit. Tu makna dia. Wa fil ardi ilah, dan di dalam bumi ni Allah taala lah jadi Tuhan. Gapo? Makna kata Tuhan yang menjadi, Allah taala yang menjadi Tuhan bagi ahli bumi. Itu makna bagi ayat. Semua ahli tafsir di kalangan ulama salaf lagu tu belaka. Nampak tak? Lagu tu belaka. A'immatu tabi'in, sahabat dan tokoh-tokoh mana-mana pergi tu belaka. Ilah di situ bermakna ma'budun. Makna kata ialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan bagi ahli langit dan Tuhan bagi ahli bumi. Ahli mana? Ahli bumi. Adapun ayat ni dialah seolah kata ditafsirkan oleh tokoh-tokoh ulama kata huwa ilahun man fis sama, ialah Allah sebagai Tuhan mereka yang ada di dalam langit, iaitu para malaikat. Wa ilahun man fil ard, dan Tuhan yang ada di dalam, Tuhan bagi mereka yang ada di bumi. Itu makna wa huwa allazi fis sama'i ilahu wa fil ardi ilah. Ayat ni kebanyakan daripada ahli bid'ah ni dia ambil untuk nak membantahkan kata Allah Subhanahu wa taala tak ada tertinggi di atas segala makhluk, tak ada tertinggi di atas arasy, kerana dia kata kalau nak pakai tu ayat hak satu lagi belaga dengan ayat ni. Ini panggil dakwaan yang tidak ada sifat ketakwaan. Ayat tu tak ada menunjuk. Apa tu tak? Ayat ni tak ada menunjuk di atas apa yang mereka itu nak bawa pergi. Kita perhati molek di sini, kita tak nak masuk bab tu, cuma kita nak mentambihkan, beri peringatan kepada kita. Tak kira Arabi, Ajami, sama saja. Ambil ayat ni. Apa tu? Ayat daripada surah Az-Zukhruf. Maka jawab kepada diri kita dan jawab kepada orang dakwah kata kita kata, jangan balas dengan orang, balas buat apa? Balas-balas ni orang tak cidik. Kita nak bawa benar-benar, kita boleh bawa benar-benar, kita rasa bangga. We bangga, jangan duk balas dengan orang, tak boleh lagu tu. Nampak tu tak? Cuma mulut jangan berhenti. Pahamkan urusan agama sekadar mana kita mampu. Itu maknanya kerja kita banyak tu. Nak pergi paksa orang tu, pun tak paksa. Apakah kita nak pergi paksa orang? Tak boleh lagu tu. Nampak tu tak? Tu. Jadi ayat ni cuba kita perhati dengan cara nyata. Tuhan ayat kata dialah yang ada, dialah Allah fis sama'i ilah. Di dalam langit itu makna kata man fil ard, man fis sama' tu ilah. Tu makna dia. Sebab tu ulama dia tafsir molek dah. Cuma mai dia buat keruhkan oleh orang-orang apa yang kata fi qulubihim maradun. Ada dalam hati dia penyakit itu, tak boleh nak beriman kata Tuhan tertinggi di atas arasy. Dia tak boleh nak terima, dia kata belaga. Tak ada belaga kali. Nampak tu tak? Tak ada belaga. Cuba kita perhati molek. Wa huwa allazi fis sama'i ilahun. Makna kata wa huwa allazi ilahun fis sama'. Makna kata man fis sama'. Itulah. Tu maknanya Tuhan royak mai siap-siap dah. Maka ayat ni Tuhan tafsir pula. Tuhan sendiri tafsir di dalam surah Al-An'am. Tuhan kata wa huwa Allahu fis samawat wa fil ard. Dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan makhluk yang ada di dalam bumi dan ada di dalam langit. Lahana ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Makhluk ada di atas langit dan ada di bumi ini Tuhan mengetahui. Gapo nama? Sirrakum. Apakah amalan yang kamu itu kerja belakang daripada orang? Tuhan tahu. Wajahrakum, amalan yang kamu kerja dapat orang pun Tuhan tahu. Wa ya'lamu ma taksibun, dan Tuhan mengetahui apakah gerak-gerik kita semua. Itu makna. Tak ada menunjuk kata Tuhan langit lagi, Tuhan bumi lagi. Nak pakai lagu mana ayat? Tu makna kata turut zahir Quran tu. Tak. Ahlul lahab pesing fi qulubihim maradun tu, ya ayat Quran ni belaga sama sendiri. Tak, Quran tak belaga sama sendiri. Bahkan Quran tafsir setengah di atas setengah, bahkan dia tu muhkam pada ayat bagaimana nak belaga sama sendiri. Tapi belaga adalah akal fikiran dia, fahamnya dia, kerana usul dia mereka ini ni dok faham lagu tu dengan sebab dia mengaji ilmu kalam untuk nak membantahkan isi kandungan Al-Quran. Hak tu bab lain. Hak tu bahaya sekali. Kerana mereka iktikad kata Quran belaga sama sendiri.
ahli sunnati wal jamaah kata Quran tak belaga sama sendiri. Dia i'tikad kata Quran belaga sama sendiri. Ini masalah. Punca kegelinciran mereka itu duduk situ. Nampak tu tak? Sebab tu kita royak kata mereka ni ada penyakit, sebab tu dia mau tu puabat tu. Dia sakit dulu, sebab tu dia puabat tu. Tu tak? Kita faham jadi jelas di sini supaya kita tak gelecoh dalam masalah faham ayat Al-Quranul Al-Karim. Setelah daripada tu Tuhan kata wa huwal hakimun alim. Dan ialah Allah Subhanahu wa taala sangat bijaksana lagi sangat mengetahui. Allah Ta'ala hakim meletakkan satu perkara kena pada tempat dia. Tuhan balahkan orang molek dengan molek. Balahkan orang tak molek dengan tak molek. Balah orang bakhil dengan sifat bakhil dia. Balah orang hati murah dengan sifat hati murah dia. Balah orang yang akhlak budi pekerti baik. Balah pada situ. Hak pesan budi pekerti tak baik, hati sepek, kedekut bakhil, balah pada situ. Sebab itulah hakim Allah Subhanahu wa taala. Tasabih dan alim, Allah Ta'ala tahu. Sebab apa Tuhan boleh takkan orang sini jadi gini, tak orang sini jadi gini? Sebab dia tahu. Jadi seolah kata Al-Hakim wal Alim ni benda yang mulazamah di antara dua. Tuhan tak orang sini sebab Tuhan tahu tadi dia tu secara tu. Tuhan balahkan orang ni jadi gini sebab Tuhan tahu tadi dia ni gini. Itu makna kata Al-Alimul Hakim. Sebab itulah ulama kata makna dia tu terang. Seolah kata tak ada duk jadi kita kena duk gali sapaka lemah. Bukan. Nampak tu tak? Quran ni ya dalam dah. Siapa-siapa mengaji Quran maka ilmu ya dalam. Nampak tak? Siapa dia jauh diri dia daripada Al-Quran maka dia tenggelamkan di dalam ilmu yang lain. Orang mengaji Quran ilmu ya dalam. Ada orang jauhkan daripada Quran dia tenggelam dalam ilmu hak lain. Hak tu dalam dengan gelar ni yang lain-lain. Apa tu dah? Dia gua suara yang tepat-tepat tu. Dia gua suara yang tepat-tepat tu. Sebab tu kita kena henti biar molek-molek kata kita ni nak gi serta siapa. Apa tu dah? Nak gi serta siapa. Jangan kita fokus kepada orang tu, fokus kepada orang ni. Tak. Tengok pada alasan. Siapa mengajar tak ada masalah. Dengar lah. Tapi fokus pada huraian alasan daripada Al-Kitab wa Sunnah dan paham tokoh-tokoh ulama hak sedega-sedega. Jangan pesan kata tak kenal pun kita ambil makan pakar juga, jangan lagu tu. Ambil hak makruf. Pakat terima belaka di antara hak dulu hak kamar dia, orang pakat terima belaka, kita pakai hak tu. Tu maknanya gitu. Habis. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa 'indahu 'ilmus sa'ati wa ilaihi turja'un. Wa tabarakalladzi, ayat yang ke-85 tu Tuhan nak katakan pula di sini. Wa tabarakalladzi, dan maha tabaraka dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala ataupun maha berengkat Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita baginya bagi Allah Subhanahu wa taala itu mulkus samawat, kerajaan-kerajaan langit. Langit ni ada kerajaan dia. Kerajaan malaikat ni buat kerja tu, malaikat ni buat kerja ni. Di bumi pun manusia ni buat kerja tu, jin tu buat kerja ni. Ada kerja-kerja bermasing-masing. Tetapi semua itu milik bagi siapa? Mulkus samawati wal ard, mana milik langit bumi semua ni bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bainahuma, dan barang di antara kedua-dua, sama ada langit ataupun bumi, milik bagi Tuhan belaka. Masuk kita dan udara dan gapo nama semua ni masuk belaka. Nampak tu tak? Masuk belaka. Itu makna kata duk di dalam aturan dia, milik dia dan kejadian hak dia. Dengan sebab itu kalaulah orang ada royak kata ada lagi yang dak uruhkan. Ia dak uruhkan akan ala kita ataupun langit kita ni perkara yang ghaibi. Perkara yang gaib, lain daripada Allah Subhanahu wa taala, duk royak orang tu orang ni. Maka kita jangan buat bubuh di dalam fikiran kita, amalan kita, pegangan kita sama sekali. Benda tu tak kena lagu tu. Hera tu benda tu tak betul, tak kena. Kerana Allah Subhanahu wa taala royak dengan cara benar. Hak inilah ilmu hak dalam sekali. Kerana kita mengaji ni hakikat daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tak usah masuk hak lain-lain daripada otak kita, hak tu tenggelam di dalam kegelapan belaka, bukan cahaya pancaran daripada benda hak benar. Itu makna kata
wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa 'indahu, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmus sa'ah. Ilmu nak berlakunya hari kiamat bila ni ning, makna kata Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Wa 'indahu wa ilmus sa'ah, di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmus sa'ah. Berlaku kiamat bila, itu kerja Tuhan. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tak ada dia boleh tahu dengan cara jelas kata bila nak berlaku kiamat, mereka Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Sebab tu tenang. Marilah berita lagu mana setara mana pun duk royak ha pesing kata berlaku kiamat bila, kita orang Islam tak usah gaduh ke apa. Karena kita ngaji dah daripada Tuhan kita, hak ni hak Tuhan hanya jua yang mengetahui. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya jua lah kita akan dikembalikan. Ai turja'una ilaihi. Kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada diri kita, amalan kita, nyawa kita, semua nikmat kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala belaka. Ni jelas makna dia, tak ada kena jadi kelang kabut. Ulama pun bui dengan cara nyata-nyata, tak ada jadi susuk-susuk dah. Seolah kata wa ilaihi turja'un fayujazi kullan bi'amalihi. Allah Taala balaskan semua itu dengan amalan dia. In kana khairan fa khair wa in kana syarran fa syarr. Hak molek, hak tak molek. Duduk di atas kita lah. Tu maknanya wa ilaihi turja'un. Kemudian Allah Taala kata lagi sikit di sini, wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Makna lagu mana pula di sini? Dan tidaklah milik, katanya Mujahid seorang pula, makna ulama tadi pula dia kata, dan berkata Mujahid, makna kata dan tidak milik mereka. Alladzina di situ makna siapa? Mujahid bui kata kena pada Isa bin Maryam, kena pada Uzair, dan kena pada al-malaikah. Tiga ni. Tiga ni makna kata wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ata. Dan tidaklah milik mereka yang diseru lain daripada Allah Subhanahu wa taala itu akan syafaat. Tak ada pia boleh milik. Sama ada Uzair ataupun Isa ataupun malaikat, tak boleh nak milik apa? Tak boleh nak milik syafaat. Tak boleh nak milik akan syafaat. Tak boleh nak milik. Syafaat tu bagi Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Kata olehmu ya Rasulullah, bagi Tuhan semua syafaat tadi. Tak ada milik tu milik orang ni. Kalau Tuhan nak beri, Tuhan beri. Sebab tu nak minta syafaat daripada orang tu orang ni tak boleh, kena minta pada Tuhan hanya jua lah. Nampak tu tak? Syafaat ni syafaat mana nak tolong kita depan Tuhan esok ni. Ada pertolongan sama-sama kita ni tak ada gapo sebab Tuhan beri apa nama hak tu. Hak dok lari tak lehnya, hak nu, hak hari akhirat esok ni. Depan Tuhan esok ni. Nampak tu tak? Hak tu kita faham jadi molek. Adapun Qatadah dia kata wala yamlikuna alladhina yad'una min dunihi syafa'ata, tadi itu mana al-asnam. Mana al-asnam, kena kepada berhala-berhala tadi yang mereka itu dah ibadat lain daripada Allah Taala, mereka tu tak ada milik akan syafaat, tak boleh nak tolong gapo terhadap apa yang mereka itu duk seru duk panggil, tak ada nak boleh tolong gapo. Tu maknanya gitu. Tapi tak ada gapo lah, dua pendapat ni boleh kita pakai. Makna kata ya Isa dan Uzair dan malaikah itu ada tak syafaat di hari akhirat esok? Ada. Setelah daripada mana? Setelah daripada Allah Ta'ala izinkan dan redha kepada dia. Tapi kalau belum daripada Tuhan nak izin, belum daripada Tuhan nak redha, tak boleh, tak ada juga. Soalah kata menepati tak ada juga. Al-asnamnya tak ada mula dah. Lepas tu Tuhan tak izin pula kepada dia. Itu jauh lagi. Soalah kata dua pendapat di antara Mujahid dan Qatadah Ibn Da'amah As-Sadusi ni, tak ada belaga pergi mari lah. Boleh kita terima pergi mari di antara dua pendapat ini. Illa man syahida bil haqq. Malaikat mereka yang menyaksi dengan benar-benar. Orang yang nak boleh dapat syafaat tadi itu kena menyaksi dengan benar-benar. Maknanya iaitu malaikat bagi mereka yang menyaksi dengan benar-benar, iaitu mereka yang menyaksi dengan la ilaha illallah.
Sebab itulah syafaat tadi itu nak dapat bagi orang yang buat dosa besar di kalangan orang yang beriman. Adapun musyrik, la. Orang yang menyekutu Allah Ta'ala, tak ada dia boleh tolongkan dia. Tak boleh. Wa ma lahum min nasirin. Tuhan lafi tu baik. Tidak ada bagi mereka itu pertolongan sikit pun tak ada. Faham tu tak? Ini kita faham jadi jelas di sini. Bab syafaat ni. Kita mengaji dah. Nampak tu tak? Bab syafaat ni. Cuma kita nak lalu hak tu herayak ni. Makna kata mereka yang dosa besar, kemudian dia menyaksi dengan benar-benar, saksi dengan la ilaha illallah, maka orang tu akan diizin oleh Allah Ta'ala, boleh orang-orang yang Allah Ta'ala nak buka beri itu, seumpama nabi-nabi, rasul-rasul, malaikat, awliya, syuhada ke apa, boleh syafaat terhadap mereka. Adapun kalau mereka ni musyrikun, walaupun nabi, walaupun malaikat, walaupun awliya, walaupun syuhada, walaupun dia pun tak boleh nak buat. Tak boleh nak gapo, nak syafaat tak boleh. Itu makna kata illa man syahida bil haqq. Kena menyaksi dengan benar. Tu dia. Sebab mereka yang menyaksi dengan la ilallah, maka harus bagi dia akan dapat syafaat. Sebab tu kita kena ngaji molek masalah kita nak nak hasilkan syafaat tadi itu, bagaimana kita nak menghasilkan. Bukan duk dia kita hasil, bukan makna gitu. Wahum ya'lamun. Wahum ya'lamun. Apa makna wahum ya'lamun? Sedangkan mereka itu, mereka yang menyaksi, kata tidak ada Tuhan yang benar yang patut layak kita mengabdikan diri kepadanya, hanya Allah Ta'ala, hanya jua menyaksi dengan ilmu. Di sini ulama kita kata jangan duk turut benda kita tak tahu. Turut benda kita tahu dengan alasan. Ini turut benda kita tak tahu. Turut benda kita tak tahu makna kata turut orang dengan cara buta dan tuli. Dengan tidak ada alasan. Turut semata-mata aku percaya kepada orang ni. Aku nak turut dia. Sedangkan dia tak bawa alasan mari. Sudah dia orang, bukan sudah dia alasan. Ni Islam kita tak selah tu. Yang nawi sudah di alasan yang dibawakan oleh orang yang berjejak di atas alasan hak benar. Hak tu hak nak. Musyrikun Quraisy dulu ya jadi masalah, ya percaya kepada orang. Ya percaya pada Walid ibn Mughirah, ya percaya kepada Abu Jahal, ya percaya pada Utbah, ya percaya pada Nat ibn Haris dan sebagainya, ya percaya pada orang. Ya tak ada tengok kepada alasan. Tu masalah. Sebab tu dia luput nak dapatnya pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan izinan dan keredaan tak ada. Maka kita orang Islam, gitulah tu ada royak dah ni, royak ke demo tu kita lah. Dapat manfaatnya, dapat dapat boleh ambil pedahnya. Tu makna kata wahum ya'lamun. Sikit lagi kita sudahkan, iaitu wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Dan jika engkau ya Rasulullah tanya terhadap mereka, kata siapa yang menjadikan, man khalaqahum, siapa yang jadi puakmu ni? Puak-puak musyrikun semua, dia yang menjadikan mu, la yaqulunna Allah. Pakat sebulak suara kata Allah Subhanahu Wa Taala jadi. Sebab itulah Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dia katakan di sini. Kata molek sini. Dia kata wahum ya'tarifuna annahu al-khaliqu lil asya' jami'iha wahdahu la syarikalah fi dhalik. Mereka itu mengaku dengan berapa? Mengaku dengan bahawasanya Allah Ta'ala tu Tuhan bagi segala manusia, segala makhluk. Dia mengaku. Yang mengada daripada tak ada kepada ada, hanya Allah Ta'ala, hanya jua. Lain pada ni tak. Hatta musyrikun, saya ke musyrikun pun mengaku. Wahdahu la syarikalah. Hal keadaan tunggal, tidak ada apa campur sikit pun. Wa ma'a hadza ya'buduna ma'ahu ghairahu. Tapi ketika ibadat juga lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak orang kita ni jadi tak berjaya ni. Terkadang kita terbiah diri kita ni ambil kebaikan daripada seorang, tapi kita terima kasih kepada orang lain. Ni masalah. Hak ni tu hemoreh sekali. Lah mana? Mengaku kata aku berjadi tu berjadi ni semua, tapi tiba-tiba tempat terima kasih ibadatnya kok lainnya capo wak nak bagi. Ni. Orang kita hak dah tak berjaya lah dunia hak tu dah tu.
Orang kita yang nak akadkan satu orang, ya tengok juga. Orang kita yang nak ui satu orang, ya tengok juga. Orang kita yang nak hajat, ya tengok juga. Ya belakang. Kena kembali klik. Tuhan yang nak ui dia so, tak boleh dua. Sebab tu orang apabila jadi gitu, okey? Gidok mana pun orang tak terima. Hak tu pun gitu, hak ni jadi hairan. Apa mana hairan? Tak ada pendirian. Musyrikun lah ni. Nampak tu dah? Dia mengaku kata Allah Ta'ala jadikan dia. Tapi tempat terima kasih, tempat ibadat, capur. Orang tak sih lah ni. Nampak tu dah? Tak sih. Daripada mereka yang tidak milik sesuatu dan mereka tak kuasa nak memilikkan sesuatu. Sebab tu ulama kita fahum fi dhalika fi ghayatil jahli was safahah. Seolah kata dia ni, puak-puak ni seolah kata tak ada otak, tak ada akal fikir langsung, tak ada. Fa anna yufakun, maka bagaimanakah mereka itu berpaling? Maka bagaimanakah mereka itu berpaling daripada nak terima kasih, mengibadat pada Allah Ta'ala hal keadaan tunggal. Wa qilihi ya rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun. Kata olehmu, kata lagu mana? Perhatikanlah perkataan. Hei Tuhan, Nabi mengadu pada Tuhan. Seolah kata Nabi habis dah cara nak royak pada mereka itu. Habis dah nak royak, tak ada jalan nak royak hak lain dah. Royak atas hei Tuhan, perhati tengoklah mereka ini. Sesungguhnya mereka itu kaum yang tidak mahu beriman. Tu mana kata inna haula'i qaumul la yu'minun. Mereka tak mahu nak beriman. Tak mahu nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni Tuhan tafsir sendiri nah di dalam surah Furqan ayat 30. Tuhan kata wa qala ar-rasulu rabbi ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jelah. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Tuhan, sesungguhnya kaum aku ni mengambilkan, seolah kata menjadikan Quran ini tepat wak main-main sena-sena, paling belakang tak mau nak terima ajaran." Itu makna kata wa qilihi ya rabbi inna haula'i qaumul la yu'minun. Qaumul la yu'minun. Mereka kaum yang tak ada beriman. Orang tak sah, ya tak sah lah mana pun tak sah. Nampak tu dah? Orang apabila tak sah, dia kecek tepat orang tak cakap. Ya gitu. Kalau Nabi Muhammad cakap tak pandai, dia kata tak pandai. Ni Nabi Muhammad cakap fasih. Dia nak kata apa tak boleh lah sini. Dia pergi kau lain pula. Seolah kata dia dah halih sama kacing. Sebab apa? Sebab dia tak sah. Tu makna kata fahum la yu'minun. Qaumul la yu'minun. Fasfah anhum. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata fasfah anhum. Oleh itu beri maaflah kepada mereka dan katalah waqul salam, katalah kepada mereka, kata lagu mana? Sejahteralah. Kalau mu tak say tak apa. Fasfah ni ulama dia tafsir kata a'rid anhum, paling padat. Ya tak say, putih tak sah. Orang tak say ni buat lagu mana pun ya tak say, ya berdalih beribu-beribu dalih ya tak say. Tak sah. Nampak tu tak? Fasfah anhum, mana kata terpaling daripadanya. Waqul salam, dan kata dengan baik. Kata dengan baik. Kul salam, makna kata lemah lembutlah mereka itu. Hasan Basri kata lemah lembutlah dengan mereka itu. Apabila nak paling tak apa, selamat insya-Allah selamat. Kata gitu. Suruh lagu tu. Tu. Lalu suruh kata pula, kata dengan selamat dah. Lepas akhir sekali fasaufa ya'lamun. Tuhan kata fasaufa ya'lamun. Selagi mereka itu akan mengetahui. Ya puak hak tak say benar-benar ni Fak tak saya berimej supaya kureh ni, dia tak akan boleh tahu benar-benar. Dia akan boleh tahu kata gapakah nak berlaku dengan dia. Fasaufa ya'lamu ni ulama kata tahdid wa wa'id. Tuhan nak seksa. Ugut teh dah ni. Tak apa, tak saya turut pun tak ada masalah. Gi kok mung. Gi kok mung tu bukan suruh. Ugutan yang akan berlaku sungguh apa yang dia itu tak dengar. Itu maknanya gitu. Itulah sedikit daripada pentafsiran daripada surah Az-Zukhruf pada pagi ini. Boleh kita dengar beberapa keratan sehingga akhir daripada ining surah, iaitu ayat yang ke-89. 89 tu kita telah khitamkan pada pagi yang mulia ini akan surah Az-Zukhruf. Insya-Allah taala kita akan masuk surah Ad-Dukhan biiznillah taala pada perjumpaan kita yang lagi akan datang.
Maka pada pagi ini marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita boleh menerimakan pancaran cahaya Al-Quran, dan janganlah kita terlupa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam arti kata membantukan pengajian kita dengan tenaga, doa dan harta benda supaya kita selamat dunia dan di akhirat nanti. Janganlah sama kita bakhil sama sekali, kerana bakhil itu adalah kemudaratan akan menghasilkan kepada diri kita masing-masing. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.